So ada satu perkara yang kita kena take note bila anak kita lambat tidur malam. Okay, dan macam mana kita nak buat bila anak kita susah tidur malam. Alright, so tidur malam ni adalah salah satu daripada perkara yang penting untuk anak-anak sebenarnya. Dan ada parents yang tanya, umur berapa nak tahu anak kita tu dia kena tidur malam dan pada masa yang sama dia kena tidur siang juga. So kita nak kena tahulah benda tu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Utia Syaruzali. Saya ada terima satu soalan dekat dalam saya punya DM. Okay, dalam inbox saya ada satu parents tanya, macam mana nak buat anak susah sangat tidur malam. So parents ni risaulah, anak ni nak masuk sekolah, tapi anak susah sangat nak tidur malam. Bila anak susah tidur malam, dia susah sangat bangun pagi. So hari ni kita nak bincangkan pasal tidur ni. Macam mana kita nak settlekan isu anak kita yang susah tidur malam, sehingga menyebabkan kita sangat risau dengan anak kita ni, especially bila anak-anak kita yang dah nak masuk alam persekolahan kan. So ramai parents yang concern, anak dah nak masuk sekolah ni tapi susah sangat nak tidur malam, macam mana kita nak buat. Okay, so hari ni kita akan discusskan topik ini. Dan akan ada satu teori baru yang saya nak kenalkan pada anda semua. Mungkin tak barulah untuk setengah pihak atau setengah parents yang dah pernah dengar tentang ni, tapi mungkin yang baru follow saya, yang baru beberapa sebulan dua ni baru follow, mungkin ini adalah satu ilmu barulah untuk anda. Okay, so ada satu perkara yang kita kena take note bila anak kita lambat tidur malam. Okay, dan macam mana kita nak buat bila anak kita susah tidur malam. Alright, so tidur malam ni adalah salah satu daripada perkara yang penting untuk anak-anak sebenarnya. Dan ada parents yang tanya, umur berapa nak tahu anak kita tu dia kena tidur malam dan pada masa yang sama dia kena tidur siang juga. So kita nak kena tahulah benda tu. Okay, tapi waktu tidur tu saya tak nak share hari ni. Cuma hari ni saya nak share kenapa penting untuk kita pastikan anak kita tu dia ada waktu tidur yang lebih kurang konsisten. Saya kata lebih kurang. Kenapa lebih kurang? Sebab susah sebenarnya nak kata anak kita confirm setiap hari tidur pukul 10 malam, susah. Nak kata anak kita confirm setiap hari tidur pukul 9 malam, susah nak cakap tu. Sebab dia akan berbeza-beza ikut aktiviti apa yang kita berikan pada anak kita. Okay, so waktu tidur ni juga dia akan dipengaruhi oleh apakah perkara yang kita buat setiap hari dengan anak dan apakah perkara yang anak kita buat pada hari tersebut. So selamat datang saya ucapkan kepada anda semua, dan bantu saya sebelum kita share panjang-panjang, bantu saya untuk tag suami. Ni orang penting ni, nak suruh tidur malam ni, nak bagi anak tidur malam elok-elok, kita kena tag siapa? Kita kena tag semua orang yang ada kat rumah kita. Okay, semua orang yang ada kat rumah kita, kita kena tag supaya semua orang dengar apa yang saya akan kongsikan ni. Because nak bagi anak konsisten, waktu tidur yang konsisten akan mempengaruhi macam mana anak kita serap maklumat keesokan harinya, dan dia akan mempengaruhi tingkah laku anak kita juga. Alright, so kita nak bincangkan tentang isu ni. So bantu saya untuk tag anda punya suami, tag anda punya isteri, tag mak, ayah, atuk, nenek, anak-anak tu kan. Sebab kadang-kadang anak-anak kita balik kampung kan. So penting untuk mereka tahu kenapa anak kita perlu diberikan waktu tidur yang konsisten. Kadang-kadang kita bila waktu cuti, kalau anak kita dah masuk sekolah lah, waktu cuti je kita akan macam waktu cuti kan, nak buat apa, bagi anak tidur awal, biarlah anak tidur lambat kan, it's okay. Alright, so insyaAllah hari ni kita akan bincangkan topik ni, dan saya nak kenalkan anda dengan satu benda yang kita panggil circadian rhythm. Apakah itu circadian rhythm? Circadian rhythm ni dia merujuk kepada kemampuan ataupun macam mana tubuh badan kita berfungsi setiap hari. Alright, so saya nak tunjukkan kepada anda satu gambar rajah. Okay, so kita tengok gambar rajah ni. Alright, ini nama dia circadian rhythm, ataupun rhythm kita punya cycle tidur kita lah, nak senang cerita. Cycle tidur kita, so ni circadian rhythm, cycle tidur. So kalau kita tengok dekat sini, dekat gambar ni, so dekat kepala anak ni, kita nampak dekat situ ada waktu dia, waktu tidur dan waktu bangun dia. Okay, so kalau kita tengok dekat dalam circadian rhythm, pukul berapa
hormon melatonin mula keluar. Okey, melatonin ni apa? Melatonin ni adalah hormon yang akan menyebabkan kita rasa mengantuk. Melatonin adalah hormon yang menyebabkan kita rasa mengantuk dan hormon yang akan menyebabkan kita boleh tidur dengan tenang. So, hormon ni dia akan mula dirembeskan pada waktu gelap. Waktu malam, dah gelap, tak ada cahaya, tak ada blue light, tak ada cahaya, hormon melatonin akan mula dirembeskan perlahan-lahan sehingga kita rasa mengantuk. Okey, so kita cerita secara normalnya, melatonin, hormon melatonin itu boleh disuppress ataupun akan terganggu rembesan dia, menyebabkan kita tak rasa mengantuk kalau kita terlalu banyak didedahkan dengan cahaya pada waktu malam. Okey, alright. So, sebab tu antara perkara penting dalam rutin sebelum tidur adalah pastikan anak kita dan keadaan nak tidur anak kita tu menyebabkan anak kita tu boleh brain dia boleh proses yang sekarang sudah waktu malam. So dia kena tidur. Itu kita nak cerita dulu pasal natural function of the brain, natural function of the body. So melatonin perlu dirembeskan, barulah anak tu boleh tidur. Tu yang pertama.